Berdasarkan kepada data melihatkan kegeruhan pandemik COVID-19 ini begitu menggetirkan dan merisaukan kita, namun kita yakin dengan kesiapsiagaan Bardan ataupun para barisan hadapan frontliners kita di dalam menjaga keselamatan semua. Yang penting hashtag kita jaga kita ataupun tagar kita jaga kita. Dan realiti yang sama juga melihat wujudnya suatu budaya baru, budaya digital mula menjadi satu pilihan, termasuk di dalam hubung jalin di antara sesama manusia memerlukan elemen digital yang sekaligus juga telah mencetus satu fenomena yang menarik untuk kita perhatikan bila mana e-commerce juga mula mendapat tempat disebabkan oleh keterbatasan yang ada. Jadi ini adalah satu kesempatan yang baik dan menarik untuk kita melihat dan memberikan suluhan elemen yang terkait dengan dunia digital ini dalam kita melihat elemen harta intelek ini sebagai suatu komoditi baru, sebagai suatu sumber kekayaan baru, dan untuk tujuan memberikan perbincangan ini dengan penuh warna-warni pengalaman, pastinya kami bawakan pengerusi MyPo, iaitu yang berhormat Datuk Muhammad Haji Alamin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sehat. Kimanis macam mana Datuk keadaannya? Kimanis sudah zon merah. Sudah zon merah. Tapi alhamdulillah rakyat kita terus berwaspada lah. Ya. Dan saya sentiasa melihat daripada jauh melalui para pegawai-pegawai saya untuk melihat turun ke bawah. Betul. Rakyat kita harus diutamakan. Betul. Dalam kita situasi jaga sebegini. Dan Datuk sudah lama di sini. Saya digambarkan tadi Datuk sudah hadir di Kuala Lumpur sejak 1 Oktober. 1 Oktober. Kerana urusan untuk mendaftarkan anak kedua tetapi terperangkap dalam keadaan COVID, SOP yang kian diperketatkan. Ya. Makanya kena terus berada di Kuala Lumpur sehinggalah sidang parlimen. Ya, nanti yang akan datang dalam bulan November. 2 November. Sebab saya memulakan itu kerana pasti ramai yang akan tertanya, macam mana boleh Datuk Muhammad ada di Kuala Lumpur ini sedang sana zon merah. Jadi kita perlu establish itu dulu. Betul. Bahawa yang berhormat Datuk sudah pun berada sejak 1 Oktober. Ya, sehingga ke sidang parlimen nanti. Kita mendoakan juga masyarakat di Kimanis itu. Amin. Mudah-mudahan selamat dan kesiapsiagaan para bardan kita akan dapat membantu kesemuanya. Dan hari ini Datuk datang atas tiket, kalau nak sebut tiket, nak sebut topi itu terpulanglah. Kita sebut sebagai pengurusi MyPo. Dan juga di belakang tabirnya juga adalah merupakan teman sekampus saya dahulu. Kecemerlangannya terbukti sejak dahulu. Dalam grup WhatsApp kita saya sudah ucapkan tahniah. Tetapi secara live di TV saya perlu mengulangi itu. Kalau tidak nanti teman-teman dalam talian itu dia kata kenapa tidak diucapkan itu secara dalam talian. Berapa lama dah Datuk menjadi pengerusi MyPo ini? Saya jadi pengerusi MyPo di Saudara Said sejak Mei tahun ini. Dan sejurus selepas pertukaran kerajaan berlaku pada bulan Mac begitu, maka saya dilantik sebagai pengerusi MyPo pada bulan Mei lah. Dan situlah bermula karier saya sebagai pengerusi MyPo. Dan banyak perkara-perkara yang saya lihat yang baru dan yang lama. Ya, maklumlah dulu saya sebagai mahasiswa kuliah undang-undang. Saya ada ambil subjek intellectual property juga. Jadi maknanya tak begitu asing sangat soal harta intelek itu. Adalah sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman membantu saya untuk terus berada dan mengapalai MyPo ini insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya kira di situ kita harus mulakan perbincangan kita. Sementara Datuk telah pun menjawat jawatan ini sebagai pengurusi MyPo. Perbincangan kita tentang harta intelek ini sudah jauh menjalar, kerana harta intelek ini mungkin memberi makna yang berbeza kepada khalayak yang berbeza. Kini kalau kita ingin kerana realitinya dunia digital itu semakin menular dengan realiti PKPB. Kita tak tahu selama mana, mungkin sampai suku pertama kedua tahun hadapan. Bagaimana kita boleh menempatkan perbincangan harta intelek itu supaya masyarakat lebih faham bila bercakap tentang harta intelek? Ya, saya bila saya dilantik sebagai pengurusi MyPo, ramai yang ucap tahniah pada saya. Datuk tahniah, syabas sebagai pengurusi MyPo. Pengurusi yang menjaga harta katanya. Dia punya harta. Harta negara. Harta negara ni ialah mungkin pemahaman ini bangunan ke, hartanah ke apa, tetapi tidak sebegitu sebenarnya. Harta intelek ini adalah harta juga, tapi yang dihasilkan melalui otak kita, pemikiran kita. Seseorang itu memerah otaknya siang malam sampai ke subuh barangkali sehingga menghasilkan satu hasil mereka ciptanya, produknya. Itulah yang namanya harta intelek dia. Dan dalam harta intelek ini kalau kita bicara soal harta intelek dan kaitan dengan MyPo ini yang kita berlandaskan topik harta intelek itu, dia ada beberapa elemen yang cukup penting. Antaranya pattern.
patent, juga harta intelek. Ada juga cap dagangan, trademark. Itu juga harta intelek. Yeah. Kemudian reka bentuk perindustrian, industrial design juga harta intelek. Yeah. Kalau saya boleh explain sedikit ya. Patent itu apa? Orang yang mungkin tertanya, apa itu patent itu? Patent itu kalau macam handphone kita, Syed. Yeah. Dia macam kita nak tutup handphone, dia pakai swipe. Dan cara nak tutup swipe. Okay. Itu adalah patent. Yeah. Okey, sekarang kita berbicara soal COVID-19. Kita tengah menantikan vaksin. Yeah. Vaksin COVID ini belum ada. Dan kalau ada nanti itu, vaksin itu dinamakan, akan dipatentkan pula vaksin itu. Yeah. Kerana dia mampu memberikan obat penawar kepada pesakit-pesakit COVID. Itu patent. Yeah. Trademark yang disebut tadi itu adalah nama, logo, huruf ke apakah yang boleh dicipta oleh seseorang itu dan ianya boleh digunakan sebagai pengenalan. Yeah. Untuk membezakan produk itu, perniagaan itu dengan perniagaan ini, perkhidmatan itu dengan perkhidmatan ini, itulah trademarknya. Yeah. Dan manakala satu elemen yang cukup penting lagi ialah industrial design, reka bentuk perindustrian. Ini adalah bentuk. Okey, kalau macam botol dia bentuk bulat, panjang, ada lekuk sikit, itu namanya industrial design, reka bentuk perindustrian, mereka bentuk industri. Ataupun baju. Baju saya pakai ni, rupanya corak-corak ini. Okay. Ini adalah industri, mereka bentuk industri desain. Yeah. Mereka bentuk perindustrian. Kemudian lagi elemen yang cukup penting juga ialah petunjuk geografi. Okay. Apa dia petunjuk geografi ini? Ini sebagai komponen harta intelek juga. Ianya merupakan satu harta intelek yang dihasilkan, yang wujud di kawasan-kawasan tertentu. Okay. Hanya ada di kawasan-kawasan tertentu di mana produk itu punya kualiti dan reputasi yang cukup baik. Maka dianya didaftarkan dengan MIPO melalui kategori petunjuk geografi tadilah. Contohnya di Sarawak, dia ada Sarawak Paper. Ya, ada hitam Sarawak. Cukup popular. Ya. Di Sabah kita ada Sabah Tea. Cukup popular, hanya ada di Sabah. Ya. Kemudian kita ada Harum Manis di Perlis. Kita ada Labu Sayung di Perak. Ya. Macam-macam lagi. Itulah dia antara produk-produk yang dihasilkan dan didaftarkan melalui komponen petunjuk geografi. Dan yang lainnya itu seperti copyright. Hak cipta. Ini harta intelek yang orang memerah otaknya ni. Dia membuat buku, umpamanya menulis buku punya Syed, ni rajin tulis buku, saya ingat. Itu buku-buku saya, kena daftar tu. Ya. Jangan sampai nanti orang ciplak, orang tiru. Kemudian dia komposer lagu. Dia buat lirik lagu, rakaman lagu, filem, bahkan lukisan-lukisan juga. Seni itu adalah copyright, hak cipta. Jadi perlu dilindungi. Bagaimana lindungi? Daftarlah. Dekat MIPO. Itu salah satu komponen yang lainnya ialah susun autolitar bersepadu ini. Ini adalah satu komponen yang integrated circuit namanya. Termnya begitu. Kalau macam di kilang-kilang, mereka ingin memproduksikan, menghasilkan suatu produk, laptop umpamanya. Dia ada motherboardnya itu. Motherboardnya itu cukup dengan komponen-komponen itu. Di antara satu dengan yang lain diperlukan, sehingga laptop itu menjadi sesuatu yang fungsional, berfungsi. Tanpa ada mana-mana komponen itu, laptop tidak akan menjadi berfungsi. Makanya komponen yang integrated itu yang dinamakan sebagai litar bersepadu tadi. Jadi antara komponen penting yang kita bicarakan soal harta intelek itu. Apabila Datuk menyatakan di awal tadi menggambarkan bahawa orang mendengar harta, orang terhenti setakat harta, tapi harta intelek itu harus dilihat secara berbeza. Kesalahfahaman ini harus kita betulkan. Kerana apabila kepedulian masyarakat tentang harta intelek ini rendah, menyebabkan pencabulannya, kalau saya boleh gunakan istilah infringement. Boleh berlaku dan ia boleh memberikan kesan yang buruk kepada pemilik asal apabila tidak adanya hormat terhadap pemilikan harta intelek itu. Bagaimana MIPO memposisikan diri untuk memberikan kesedaran ini kepada masyarakat agar meningkat kesedaran masyarakat keseluruhan terhadap harta intelek?
Betul, saya setuju dengan saudara Said ya. Tapi secara amnya di Malaysia ini kesadaran rakyat, kesadaran masyarakat telah bertambah baik pada hari ini tentang betapa pentingnya kita melindungi harta intelek. Dan masa yang sama juga kita harus menghormati harta intelek orang lain. Sebenarnya harus ada kesadaran di situ. Dan secara amnya di Malaysia sudah cukup baik. Semakin tahun semakin meningkat kesadaran. Semakin tahun semakin baik awareness itu. Kenapa? Saya katakan begitu. Sebab kita tahu daripada permohonan yang datang dekat Maipo ini semakin tahun dia bertambah, semakin tahun dia bertambah. Kenapa bertambah? Sudah orang sedar. Orang sudah tahu betapa penting dia perlu lindungi produk itu dan jangan sampai dicabuli, dirompak oleh orang lain. Dan masa yang sama juga kita harus memberi didikan kepada masyarakat, Said. Supaya kita hormatilah harta intelek orang lain. Dan di Maipo ini saya suka nyatakan bahawa bukan saja kita bicara soal pendaftar, tetapi kita juga buat banyak program kemasyarakatan. Kita didik masyarakat. Para usahawan, anak-anak sekolah kita buat juga. Jadi antara program-program sampingan yang kita buat secara berterusan. Kita dekati masyarakat, sekolah, universiti, kita dekati mereka. Kita didik sedari awal bahawa mereka boleh membudayakan setiap hak cipta, setiap reka cipta, produk yang dihasilkan oleh mereka itu, mereka rasa mereka harus memiliki itu. Sayang dengan produk mereka. Kemudian mereka harus melindungi itu. Kemudian mereka juga kita didik untuk mereka berfikir soal mengkomersialkan produk-produk mereka itu. Jadi mereka dapat memudayakan. Kita ada nama satu program yang kita buat di Maipo ya. IP sama camp. Intellectual property sama camp. Ini kita fokus untuk anak-anak sekolah. Kita budayakan mereka dari awal. Antaranya yang saya sebutkan tadi itulah. Dan yang lainnya itu kita buat juga program IP fantastik. Intellectual property, IP fantastic, intellectual property, intellectual property, intellectual property, learning to inspire, learning to inspire technology, innovation and creativity. Ini juga kita buat ini. Antara program kita secara berterusan. Kita buat untuk anak-anak sekolah supaya mereka ini nanti faham bahawa apabila mereka melibatkan diri dalam bidang harta intelek melalui kemajuan digital yang ada pada hari ini, mereka akan menjadi satu orang usahawan digital yang berjaya, yang cukup faham tentang hak-hak mereka itu. Dan untuk para usahawan juga kita sering buat engagement dengan mereka. Kita buat bengkel from time to time, dari masa ke semasa. Kita buat seminar-seminar untuk mereka supaya mereka faham macam mana mereka perlu tampil ke hadapan dan cara macam mana mereka mendaftarkan produk-produk mereka. Dan inilah yang kita buat secara berterusan. Dan insya-Allah kita yakin bahawa tahap kesedaran masyarakat di Malaysia ini sudah semakin tinggi. Terhadap betapa pentingnya kita menjaga harta intelek masing-masing. Dan masa yang sama kita harus menghormati harta intelek milik orang lain. Ada cabaran sedikit, Datuk, apabila kita bercakap soal kesedaran ini. Mungkin tadi Datuk menceritakan tentang bagaimana peningkatan kesedaran itu sudah wujud. Tetapi kepada sebahagian peniaga yang merasakan bahawa dia masih boleh berniaga tanpa dia mendaftarkan. Datuk menyebutkan soal pendaftaran itu tadi. Dan kesannya, kalau dia tidak mendaftar terhadap harta intelek yang dimilikinya. Ini elok kita pertajamkan sedikit. Kerana kelihatannya, kalau tidak didaftarkan pun saya masih boleh berniaga. Itu persepsi yang ada dalam pasaran sekarang. Ini mungkin, ini persepsi lah. Kalau saya cakap sindrom tak apa. Sindrom tak apa. Kerana saya masih boleh buat bisnes. Tak wajib pun buat pendaftaran. Kan? Jadi ini kadang-kadang perlu kita kikis daripada pemikiran rakyat kita, pemikiran masyarakat kita. Betapa pentingnya pendaftaran. Kalau mereka tak daftar, apa yang akan berlaku nanti? Mereka akan mengalami kerugian umpamanya. Kerana apa kerugi? Produk yang mereka hasilkan diciplak, ditiru oleh orang lain, dijual di pasaran. Sedangkan itu produk dia. Tapi dijual sedemikian rupa, sewenang-wenangnya.
Jadi kehilangan pendapatan berlaku di sana, kan? Jadi banyak lagi perkara-perkara yang harus kita bagi tahu kepada masyarakat, kesan-kesan buruk itu. Antaranya saya katakan tadi itu, dia masih boleh berniaga dan dia masih boleh teruskan untuk apa dijual di pasar malam ke di kedai-kedai boleh, tetapi apabila berlaku infringement tadi, bagaimana? Dia boleh membuktikan, ya ini produk saya. Oke. Macam mana you kata ini produk Anda, tetapi Anda harus membuktikan. Bagaimana membuktikan? Kena ke mahkamah lagi, turun naik ke mahkamah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, keluar ongkosnya lagi, bayar lawyer, bayar peguam. Jadi antara kesan-kesan yang saya ingat yang boleh dielakkan lah. Jadi makanya perlulah setiap usahawan atau mana-mana individu mereka pencipta karya sebagainya daftarkan. Betapa pentingnya pendaftaran harta intelek itu. Itu kita akan pertajamkan lagi berkait tentang impak harta intelek ini kepada pembangunan ekonomi negara bersama pengurusi MYPO. Kita berehat seketika, kembali sejurus selepas berjeda. Bicara politik ekonomi malam ini bersama pengurusi MYPO Yang Berhormat Datuk Muhammad Haji Al-Amin bercakap tentang impak harta intelek kepada pembangunan ekonomi negara, dan kita sudah pun membicarakan beberapa aspek berkait tentang MYPO ini. Yang Berhormat Datuk tadi sudah membutirkan adanya copyright, adanya trademark, adanya industrial design. Ini semua sebahagian daripada elemen-elemen utama di dalam harta intelek itu sendiri, dan Datuk mengatakan bahawa MYPO banyak melakukan program-program kesedaran untuk meningkatkan kefahaman masyarakat dari pentingnya. Tetapi kalau langgar, ini ramai juga ni yang tak rasa tahu kalau dia langgar harta intelek ini. Suka-suka je langgar. Suka-suka. Dia ciplak juga. Apa perimeter undang-undangnya? Apa yang akan berlaku kegeruhannya? Dia ada beberapa proses sebenarnya. Apabila berlaku pelanggaran, di mana pemilik memang punya hak eksklusif sesuatu produk itu, dia boleh buat laporan lah kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna di unit penguatkuasaan. Jadi kita buat laporan. Jadi makanya dia akan dimulakan dengan proses perundangan, tindakan undang-undang di bawah akta, umpamanya akta cap dagangan 2019. Ya. Ada bidang kuasanya di sana. Itu antara ruangan-ruangan yang ada untuk para pemilik harta intelek itu untuk menuntut keadilan apabila berlaku sebarang pelanggaran infringement terhadap harta intelek mereka. Jadi banyak kesan-kesan buruk, Syed. Kepada negara kita juga banyak kesan-kesan buruk ini. Apabila berlakunya pelanggaran harta intelek ini, apa yang berlaku? Berlakunya impak yang cukup tidak sehat kepada ekonomi negara kita. Bagaimana yang berlaku? Ekosistem inovasi dan kreativiti kita akan terbantut, dia akan berkembang saja. Sedangkan kita nakkan rakyat kita, masyarakat kita harus berinovasi tinggi dan mempunyai kreativiti yang cukup baik, menghasilkan karya-karya, menghasilkan produk-produk, mencipta sesuatu yang baru. Tetapi kalau ini tidak berkembang, terbantut begitu saja, tidak akan berkembang. Dan yang paling dahsyat lagi, apabila berlaku dengan kita berleluasa begitu, pelabur-pelabur asing tidak akan yakin datang melabur ke negara kita. Bagaimana mungkin kita minta undang mereka, jemput mereka melabur, tetapi kalau di negara kita tidak ada perlindungan. Berlakunya pelanggaran cukup dahsyat umpamanya. Contoh ya, mereka tidak akan yakin datang melabur ke negara kita. Jadi inilah antara kesan-kesan buruknya. Jadi banyak lagi kesan-kesan buruk kalau kita telusuri, kita siasat, lihat ke bawah, di lapangan umpamanya banyak, kan? Yang paling penting dan yang paling memberi kesan kepada kita apabila berlakunya pelanggaran begitu dahsyat, penerapan dunia terhadap Malaysia ini. Penerapan dunia terhadap Malaysia. Nah, kita ada Global Innovation Index dan kita juga ada Global Competitiveness Report. Dan dua penerapan ini adalah gambaran bahawa apabila kita berada dalam pendudukan cukup baik, negara luar akan yakin kepada kita dan mereka akan datang melabur ke Malaysia.
Kenapa mereka datang melabur ke sini dan yakin? Karena kita ada sistem yang cukup baik. Melindungi harta intelek, kita melindungi mereka. Apabila mereka datang memasarkan produk-produk mereka ke Malaysia, kita sediakan semua avenue itu. Supaya mereka cukup yakin bahawa negara ini cukup dengan struktur yang hebat. Dari segi perundangannya, penguatkuasaannya, harus ada. Jadi itulah kesan-kesan buruk kalau kita tidak dapat kawal. Tapi alhamdulillah lah, saya cukup bangga. Sampai ke saat ini semakin ramai negara luar datang melabur. Kenapa ramai datang melabur? Mereka sudah semakin yakin dengan negara kita. Kita menjadikan environment, iklim perniagaan yang cukup hebat dari segi penguatkuasaan undang-undang harta intelek dan sebagainya. Di awal tadi Datuk ada menyatakan tentang pulangan yang besar kepada negara berkait tentang hak cipta, industrial design, reka bentuk industri dan juga jenama trademark ini ya. Dan kita lihat, saya mulakan juga di awal tadi mengatakan bagaimana realiti di bawah PKP dah berlanjut PKPP, PKBB dan segala macam PKP yang bakal menyusul. Adanya bermula budaya digital, e-commerce juga nampaknya semakin dirangsang dengan ada keterbatasan yang wujud sekarang ini. Ada satu kelompok mula memata-matai melihat realiti perdagangan dalam talian ini sebagai satu kelebihan. Bagaimana IP ataupun harta internet ini govern elemen ini yang kebanyakannya pula kelihatannya dipelopori oleh kelompok muda. Soal kesedaran mereka dalam aspek harta intelek ini. Perniagaan dalam talian golongan muda ini. Itu yang saya sentuh pada awal tadi ya. Betapa penting kita memberi kesedaran kepada anak-anak muda kita. Sedari awal di bangku sekolah, universiti, bahawa mereka juga boleh memasarkan produk-produk mereka secara online. Mereka boleh daftarkan di MyPo dan mereka boleh pasarkan secara digital, secara online. Dan banyak yang telah kita hasilkan di negara ini. Betapa anak-anak muda ini mereka cukup berminat. Mereka hanya bisnis, berniaga dari rumah saja. Mereka daftarkan di MyPo produk mereka, lalu mereka iklankan di media-media sosial. Dan mereka mendapat keuntungan yang cukup besar, Syed. Saya ingin bagi contoh. The Lorry umpamanya. Ini satu servis pengangkutan, perkhidmatan pengangkutan ini yang dibuat, yang diiklankan di media sosial oleh seorang anak muda. Cukup berjaya. Dan banyak lagi produk-produk lain. Itu salah satu contoh saya sebut. Tapi itulah yang saya katakan tadi bahawa mereka juga boleh mencipta banyak produk-produk mereka, lalu mereka boleh mengiklankan di media-media sosial dengan lebih berkesan apabila mereka mendaftarkan produk-produk mereka itu dengan MyPo. Dan mereka tidak akan terdedah kepada risiko-risiko untuk diciplak, ditiru. Tahulah kalau media sosial saya macam-macam berlaku. Cukup cepat elemen-elemen ciplak, peniruan di media sosial. Tapi kalau mereka daftarkan, mereka tidak akan terdedah dengan risiko-risiko itu. Jadi makanya kita menggalakkan kepada anak muda, setiap ciptaan mereka, karya mereka, apa juga produk mereka hasilkan itu boleh daftarkan di MyPo dan iklankanlah di media sosial seluas-luasnya di Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam. Itu video telah yang tersedia. Tapi apabila mereka ada hak eksklusif yang saya katakan tadi, maka akan dapat membantu mereka supaya mereka boleh memasarkan produk mereka dengan lebih yakin lagi, dengan lebih berkesan lagi. Apabila sepanjang kita berbincang ini, Datuk, ada banyak paparan artikel media yang dikongsikan bersama penonton sementara kita sedang berbincang ini. Saya tertarik dengan salah satu artikel itu apabila menggambarkan bahawa Amy Search semua orang tahu trademarknya. Feewit itu. Jadi ada Feewit itu kini sudah jadi milik Amy. Jadi banyak bererti seolah-olah tidak banyak sekali elemen-elemen yang boleh kita daftarkan dan perlu kita daftarkan. Apa lagi kelihatannya ini satu yang janggal untuk kita fahami apabila apa nak sebut Feewit itu ya, slogan Amy Search itu sendiri sudah boleh didaftarkan. Banyak lagi elemen-elemen lain. Datuk perlu ulas sedikit ini. Macam-macam. Jadi memang dari segi apa juga yang kita hasilkan, Syed. Ini katakan harta intelek, otak kita. Kita memerah otak siang malam, kita berfikir apa cara untuk kita promotekan produk kita dengan cara apa? Feewit ke dengan cara macam mana, itu adalah hasil kita. Dan itu kita boleh daftarkan sebenarnya.
Bahkan kalau kita lihat di Malaysia ini, Upin Ipin umpamanya. Okay. Upin Ipin ini bukan hanya popular di negara kita, tetapi di Indonesia juga sangat popular Upin Ipin. Malah Upin Ipin ini digunakan oleh beberapa badan tertentu, bahkan oleh satu stesen media di negara kita yang cukup terkenal juga menggunakan maskot Upin Ipin untuk mempromosikan media atau stesen mereka. Zoo negara umpamanya juga menggunakan maskot Upin Ipin. Jadi hebat. Bagaimana hebatnya Upin Ipin digunakan. Bagaimana digunakan itu? Karena pencipta Upin Ipin itulah berjaya mendapat hak eksklusif. Dia mempunyai lesen. Sesiapa saya ingin gunakan, ayo runding. Berapa bayarannya? Kita boleh bicara. Itu boleh menjana pendapatan. Betul. Antara lain dalam hal-hal yang lain juga. Kita boleh menjana pendapatan melalui karya-karya seumpama ini. Hasil kita memerah otak itu kita boleh niagakan, komersialkan. Kan, tapi saya kadang-kadang cukup sedih saya makan di warung-warung, di mana-mana restoran, saya lihat banyak cukup popular warung itu. Saya 2-3 hari lepas saya pergi Kampung Baru saya menjamu selera di suatu malam. Saya kata, bagus restoran ini, cukup ramai pelanggan dia. Kan, jadi saya tanyalah berapa dengan pemilik restoran, Kak Sedah, ini restoran sudah daftar ke belum? Saya kata. Cukup hebat nih, meriah. Cakap, saya belum daftar lagi dah tu. Kak Sedah kena belajar dengan Makcik Kiah ni. Dia kena belajar dengan Makcik Kiah. Saya kata, kenapa tak daftar Kak Sedah? Nanti orang tiru Kak Sedah punya konsep apa semua. Iya, memang betul Datuk. Sudah ada cubaan katanya yang meniru. Justru Kak Sedah cepat daftar ke Maipo. Daftarkan restoran Kak Sedah cepat-cepat. Dengan konsepnya, logonya, trademarknya. Jadi ini perlu. Jadi bila saya katakan begitu, saya 2-3 hari lepas sudah datang. Dia pergi mendaftar. Dia pergi mendaftar terus. Dia kenalah datang sebab Datuk dah makan kedai dia. Dia kata, ini kan sudah penuh Maipo. Soal kesedaran itu kan. Apa juga kita buang untuk tujuan perniagaan. Harus ada begitu. Jangan sampai nanti bila sudah orang langgar, orang ciplak, orang tiru, baru kita terkapai-kapai. Marah sana, meroyan sana sini. Ini soal awareness lah, kesedaran. Betapa pentingnya kita memiliki karya kita, trademark kita, dan kita melindungi. Dan jangan lupa hormatilah harta intelek orang lain. Untuk berkat, hormatilah harta intelek orang lain. Kalau kita berbalik kepada siulan Amy tadi, Fiwit, saya bayangkan di dalam konsert siapa saja nak mengguna, dia kena minta izin secara bertulis kalau dibenarkan tanpa bayar royalty. Jadi Fiwit dengan izin. Dia akan sebut selepas itu. Jadi Fiwit kita berjeda seketika kembali selepas ini dengan izin sebab pengerusi Maipo ada di pentas pada malam ini. Kembali selepas ini. Bersama pengurusi Maipo pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Muhammad Haji Al-Amin membincangkan tentang harta intelek dan juga kesannya kepada pembangunan ekonomi negara. Kita sudah diyakinkan, bahkan kita juga sudah melihat banyak laporannya bagaimana harta intelek itu dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk hak cipta, reka bentuk industri ataupun trademark, jenama, tanda niaga. Itu kalau didaftarkan, bahkan tadi kita bermula dengan sedikit lelucon, Fiwit itu sudah jadi milik Amy Search. Abang Amy, saya nanti macam mana saya nak kena minta izin dia lah kalau saya nak guna dia secara dalam siaran nanti itu sudah menjadi milik. Itu melihatkan bagaimana pentingnya kita mendaftarkan apa juga bentuk elemen kreativiti dan idea yang timbul. Namun begitu, apakah nanti harta intelek ini akan boleh membantu governance, tadbir urusnya melewati batas negara? Apakah ianya, bagaimana hubungan Maipo di dalam memastikan bahawa bukan hanya soal Malaysia. Kerana kalau tidak nanti Fiwit itu ataupun apa juga brand jenama itu digunakan dalam pentas tempat lain, maka apa jaminannya dalam konteks governance antarabangsa ni? Dia, bila kita bicara soal harta intelek ini, dia bukan hanya ada di Malaysia, tapi seluruh dunia ada harta intelek. Dan seluruh dunia dia ada badan harta intelek masing-masing. Di World Intellectual Property Organization. Ini yang dunia nih, yang berpusat di Switzerland, di Swiss. Jadi apabila mereka untuk mendaftarkan
Ya, saya cakap lebih soal pendaftaran ni. Soal contohnya trademark, cap dagangan. Kalau di Malaysia kita ditadbir oleh di bawah akta trademark ya, 2019. Tetapi peringkat antarabangsa saya, kita ada protokol Madrid namanya. Okey. Kenapa dinamakan protokol Madrid ini? Ialah kerana perjanjian itu telah dibentuk, dicapai dalam satu convention yang diadakan di Madrid di Spain waktu itu. Sudah cukup lama, 1891 lebih kurang. Sejarahnya begitu. Jadi rentetan daripada perjanjian itu, maka ada dibuat protokol Madrid. Apa itu protokol Madrid? Itu ialah protokol bagaimana SOP dibuat untuk kita mendaftarkan trademark di seluruh dunia. Antara negara lain dengan negara lain. Ada SOP-nya, ada protokolnya. Yang dinamakan protokol Madrid. Jadi di Malaysia ini, negara kita sudah menyertai protokol Madrid pada tahun 2019. Sejurus selepas akta cap dagangan kita diluluskan di Parlimen pada Disember 2019. Kita menyertai protokol Madrid ini. Kenapa kita menyertai itu adalah untuk kita memudahkan untuk mendaftarkan trademark kita. Sebagaimana kalau kita nak niagakan mana-mana produk para usahawan kita, business community daripada Malaysia ingin memasarkan ke luar negara. Di China umpamanya, di Amerika Syarikat umpamanya, di Jepun, di Australia. Tapi melalui protokol Madrid ini kita boleh membuat pendaftaran hanya satu pendaftaran saja. Hanya boleh dibuat di Malaysia, di Kuala Lumpur umpamanya. Tetapi dia ingin berhasrat untuk mendaftar juga produknya itu di Amerika Syarikat, di negara China, di Jepun, Australia. Boleh buat di Malaysia saja. Jadi maknanya dia tak perlulah pergi ke Amerika Syarikat, tak perlu pergi ke China. Hanya datang ke pejabat MyPo, daftarkan. Kita ada protokol itu. Kemudahan itu. Di sebaliknya sama juga macam usahawan, para peniaga yang ada di Amerika Syarikat, saya nak memasarkan produk mereka ke negara kita. Mereka harus mendaftarkan juga di pejabat MyPo, pejabat IPO lah mereka. Dan mereka daftarkan, saya nak daftarkan produk ini di Malaysia. Dah set daripada negara dia, daftar di Malaysia. Dia hanya boleh buat di sana saja, tetapi merangkumi sampai ke Malaysia pendaftarannya, efeknya sampai. Jadi kebaikan ini protokol Madrid ini. Jadi kita boleh buat one stop application lah. Centralized one stop shop nama dia. Semua buat di situ, tetapi efeknya kita pilih negara mana kita nak pasarkan. Umpamanya kita nak pasarkan baju ni. Ini baju batik saya beli ni daripada pusat kraft tangan Malaysia. Cantik Datuk, saiz kita sama. Agensi di bawah Kementerian Pelancongan saya beli. Saya tanya kepada owner dia, ni dah daftar ke belum ni? Trademark ni. Karya mereka. Bila saya cek di pejabat, sudah daftar dengan MyPo. Alhamdulillah. Sekiranya mereka nak daftarkan, nak ekspor, nak pasarkan ke Indonesia umpamanya, ke Vietnam. Mereka datang ke MyPo, saya nak daftarkan baju ini, karya mereka, di Indonesia, di Thailand, di Singapura. Hanya buat satu saja sini. Jadi kita menyediakan facility ini, kemudahan ini untuk daftarkan sekali saja. Ini dinamakan sebagai protokol Madrid ini. Jadi ini adalah antara kolaborasi kita yang dibuat oleh negara kita dengan seluruh dunia. Dan kita juga menjalin kerjasama dari masa ke masa dengan mereka untuk kita memastikan operasi, efektifness, keberkesanan intellectual property, harta intelek di sini dengan negara mereka. Kita harus bicara dari masa ke semasa. Cara macam mana kita upgrade, kita pelihara, melindungi. Kalau ada ilmu-ilmu baru kita boleh share. Dengan para pegawai MyPo kita, dan ada sebahagian kita hantar juga mereka berkursus. Kursus di mana? Di WIPO tadi. Di World Intellectual Property Organization. Kita juga menjalin kerjasama dengan apa? Dengan Japan Patent Office. Kita buat kerjasama juga dengan Korea Intellectual Property Patent Office. Banyak, semua ada kita bekerjasama, kolaborasi. Dan mereka juga sering buat webinar dengan kita, online seminar, online bengkel. Malaysia dengan Filipina kita buat
dengan Thailand, dengan Amerika Syarikat. Kita sentiasa berkolaborasi dengan mereka. Kerana apa? Untuk menjamin intellectual property itu. Dihormati antara negara mana dengan negara yang mana. Jadi kita menjalin keyakinan antara bangsa terhadap Malaysia. Itu tujuannya. Ya, Datuk terlepas dengar tadi saya ulang semula baju kita saiz sama Datuk. Oh, baju sama ya? saya ulang semula sebab Datuk pun sebut baju Datuk cantik. Saya boleh belikan satu pasang untuk you. Saja mengusik Datuk. Ada yang mula bertanya Datuk sementara kita berbincang tentang ini, yang bertanyakan tentang bagaimana tentang ada yang mengatakan soal nama ni, nama perniagaan ini. Kalau dijenamakan, ada yang ingin tahu apakah boleh dipertahankan nama itu, jenama perniagaan itu, yang segera ingin tahu ini bagaimana mereka boleh melakukan ini untuk mendaftarkan supaya brand itu, jenama itu menjadi milik mereka. Ya, jadi makanya kalau kita ada produk yang kita hasilkan, produk site apa? Saya beri contoh ya. Okey. Jenama baju lah. Jenama baju. Munawar. Site Munawar. Jenama baju diciptakan oleh Brother Site. Brother Site boleh datang ke Maipo. Okey. Kita sediakan pendaftaran secara walk-in boleh, secara online pun boleh site saya. Nanti bila sudah dibuat, serahkan borang permohonan itu secara manual kah, secara online kah, akan diproses. Kita akan proses melalui satu sistem yang diiktiraf seluruh dunia. Kita akan buat carian nama ni. Carian nama kita akan key nama Site Munawar. Ada tak Site Munawar di Indonesia? Ada tak Site Munawar di Thailand? Ini international link. Kita buat. Jadi kalau tak ada, kita akan daftarkan. Jadi kalau tak ada di Indonesia, saya boleh buatlah. Pasarkan, jual baju itu ke pasaran Indonesia, pasaran Thailand. Jadi boleh buat. Datanglah ke Maipo dengan nama apapun, produk apapun yang dicipta untuk tujuan, sama ada untuk tujuan komersial boleh, untuk tujuan kompilasi boleh. Estetik saja, mau simpan saja. Mau simpan saja boleh. Jangan sampai orang tiru, jangan sampai orang ciplak, boleh daftarkan saja. Kita terbuka, kita sentiasa menunggu. Di seluruh Malaysia kita ada beberapa pusat. Kita ada zon utara, kita ada pejabat Maipo kita. Zon tengah ada, di Kuala Lumpur ada, zon selatan ada, di Sabah ada, di Sarawak ada. Semua kita sediakan dengan fasiliti yang cukup canggih. Kita berikan dengan sistem yang cukup diiktiraf oleh antarabangsa. So jangan khawatir tentang authenticity, ketulinan pendaftaran. Hak punya itu, hak eksklusif itu. Bila kita berikan itu adalah pengiktirafan, lesen cukup berharga dan besar untuk anda sebagai perekat itu cita. Jaminan daripada pengurusi Maipo. Datuk daftar juga, tapi musim PKPB ni tak boleh rentas sempadan ni. Adakah sedikit konsesi proses? Datuk jangan jawab sekarang, kita berehat seketika, minum seketika dan kembali selepas ini membicarakan lagi tentang pendaftaran dan juga elemen-elemen lain berkait tentang Harta Intelek Malaysia. Satu soalan kepada pengurusi Maipo yang berhormat Datuk Muhammad Haji Alamin tadi, bila banyak bercakap soal daftar dalam musim PKP, PKPB, PKPP dan segala macam PKP ini, pergerakan kita sangat terbatas. Pak Datuk mengatakan bahawa kita ada pejabat di zon utara dan segala macam. Ada sedikit konsesi untuk mempermudahkan proses pendaftaran sementara tempoh PKPB ini? Ya, kita di Maipo site, all this while, selama ini pun kita buat cara pendaftaran itu bukan hanya datang ke fizikal ke office kita, ke pusat khidmat pelanggan kita, tapi kita juga menyediakan pendaftaran secara online sebenarnya. Bahkan sebenarnya kita menggalakkan para usahawan, para pengkarya, pencipta untuk daftar secara online. Kerana kita menyediakan instruction, arah-arah yang cukup mudah secara online. Dan kebetulan pada hari ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Staf Maipo pun kita dah rotate sekarang ni. Tak semua datang kerja setiap hari ni. Work from home, kerja daripada rumah. Jadi yang mana-mana datang pun kita punya pelanggan ke nak datang daftar tu, kalau boleh kita buat secara online. Walaupun begitu, kalau anda datang secara fizikal boleh datang. Masih buka. Masih buka. Di Kuala Lumpur masih buka. Tapi dimaklumkan di Kota Kinabalu tutup.
Ya. Oleh kerana sana zona merah yang agak sedikit membimbangkan keadaannya, maka office di Sabah kita tutup sementara. Ya. Tapi secara online kita akan terus buka. Ya. Jadi daftarlah secara online. Layarilah website kita di www.ipo2u.mypo.gov.my. Okey. Itu ya. Potongnya. Ataupun nak tanya soalan ke, nak tahu, boleh telefon kita. Okey. Di 0322 99 8880. Okey. Ataupun di talian kita di 019 26152 8251. Okey. 019 261 8251. Boleh tanya. Setiap masa kita buka talian ini, mereka akan dapat maklumat daripada pihak MyPo lah. Ya. Jadi walaupun kita berhadapan dengan PKP, tetapi operasi kita masih dibuka seperti biasa. Okey. Jadi nombor yang Datuk sebutkan tadi kami juga kongsikan di Kaca TV. Jadi anda boleh manfaatkan nombor itu. Nanti di hujung siaran kita akan kongsikan sekali lagi nombor ini untuk ramai-ramai mengambil manfaat. Datuk, khabarnya kita nak buat anugerah. Boleh buat anugerah harta intelek musim-musim PKPB ni. Sebelum ini kita buat saya di acara tahunan. Tapi kerana pada tahun ini kita berhadapan dengan COVID, maka anugerah itu kita tangguhkan dulu untuk tahun ini. Okey. Di mana anugerah ini cukup penting. Kita memberi rangsangan, semangat kepada anak-anak muda kita, para anak-anak muda yang berada di sekolah. Mereka ni dah buat pun. Sudah ramai sudah menghasilkan produk-produk mereka ni. Okey. Setakat hari ini yang saya ada sudah 138 peserta yang telah menghantar. Okey. Yang kita telah nilai untuk dinobatkan siapa pemenang-pemenangnya. Okey. Tapi anugerah pada tahun ini kita tangguhkan dulu, Syed. Sementara kita menunggu COVID ini berlalu. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan buatlah. Okey. Sejurus selepas COVID selesai kita akan buat. Tapi ini adalah annual event kita. Okey. Acara tahunan yang kita kena buat, anugerah harta intelek. Okey. Yang Datuk katakan bahawa ada lebih 130 penyerahan itu adalah untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Jadi terpaksa, adakah mereka ini akan dibawa ke tahun depan ataupun yang ini terbatal dan tahun depan kita akan bawa fresh submission? Kita akan bawa. Okey. Kita akan bawa. Saya minta mereka akan bawa. Saya beritahu pengurusan nanti bawalah. Lega lah 130 ni dia lega. Oh, masih mereka. ada harapan. Susah nak buat, berfikir siang malam menghasilkan karya mereka, tapi tidak jadi. Tapi saya minta pengurusan nanti bawa semua. 138 ini carry forward. Kalau kita bercakap soal anugerah ini, Datuk, apakah bentuk penilaiannya? Penjuriannya dilakukan berdasarkan apa? Kreativiti, bagaimana selalu? Ya, biasanya kepada elemen kreativiti lah. Dan juga soal karya itu mungkin dia boleh masuk sesuatu baru, betul-betul baru. Ya. Pattern ini yang baru dalam dunia ini tak ada yang sama. Dia sesuatu yang baru. Kalau dia boleh buat yang baru dalam dunia ini, dia saya buat. Itulah namanya ciri-ciri kehebatan, kreativitinya, kepintaran dia ini yang kita akan pilih lah. Tapi saya ingat jalan kuasa kita memang ada kriteria dia, SOP-nya macam mana mengadili, mereka lebih maklum. Tapi saya yakin unsur kreativiti, inovasinya harus diambil kira ini. Kerana susah buat fikir ini. Memerah otak. Itulah. Saya bayangkan kalau FIWIT pun boleh didaftarkan, apatah lagi yang lain-lain lah. Saya boleh cipta satu slogan. Cuba buat dia begitu. Jumpa saya akan bantu untuk daftar. Oh ya, okey. Tengok Datuk sudah menawarkan pergi jumpa tu. Saya baru bercadang nak hantar dalam talian, tapi Datuk dah suruh datang. Tak apalah, saya perlu datang sebab ada tadi janji baju tadi kan. Oh, baju. Datuk, kesempatan ini juga saya kira penting untuk kita kongsikan dengan penonton kita dalam aspek kesedaran. Kerana tadi Datuk juga menyatakan perlu ada hormat. Kesedaran seperkara, perlu hormat itu seperkara. Apakah kita punya capaian yang cukup untuk kita memperkuat kuasakan? Apakah itu di bawah MyPo ataupun itu nanti di bawah agensi yang lain? Dalam konteks menguatkuasakan kalau ada berlaku pelanggaran ni, bagaimana perimeter undang-undang bergerak dalam itu saya katakan tadi bahawa kalau mana-mana pereka cipta, pengkarya, usahawan umpama dilanggar hak mereka, berlaku pelanggaran, infringement berlaku, mereka boleh datang ke bahagian penguatkuasa, kementerian,
Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet HDP. Di sana ada unit penguatkuasa. Di Maipo tak ada bagian penguatkuasa, tetapi kita ada peraturannya, undang-undangnya ada. Tetapi unit yang akan membuat penguatkuasa itu ada pada Kabinet HDP. Jadi lapor kepada mereka, mereka akan buat ambilkan undang-undang. Kalau trademark berdasarkan akta trademark 2019, itulah garis panduan dia. Jumpa enforcement unit kita di Kabinet HDP. Datang saja. Lapor saja. Kalau kita melihat insiden itu berlaku, kerana banyak saja kita melihat bagaimana ada jenama-jenama yang sepatutnya punya lesen tetapi dijual secara terbuka. Saya anggap itu sebagai juga satu bentuk infringement. Betul. Dan banyak telah dirampas. Kalau kita dengar berita orang namanya dirampas barang-barang tidak orang bak, itulah dia. Kerana pemunyanya itu yang mempunyai hak eksklusif tadi telah buat laporan kepada Kabinet HDP, maka penguatkuasa ini turun padang dan merampas semua. Jumpa di shopping kompleks umpamanya. Ada yang dirampas di Pasar Malam umpamanya. Bukanlah kita nak menunjukkan bahawa kita ni jahat, tapi kita nak mendidik masyarakat. Betapa pentingnya kita menjaga hak dan penting kita menghormati hak harta intelek orang lain. Itu yang lebih penting. Kalau ini dapat kita terapkan dalam pemikiran rakyat kita, Said, insya-Allah harta intelek Malaysia ini akan dihormati bukan sahaja oleh negara kita sendiri, tetapi seluruh dunia akan hormati kita. Why? Kenapa? Kita punya kesedaran yang cukup tinggi tentang pelindungan, pemeliharaan, penjagaan dan penghormatan terhadap harta intelek orang lain. Itu yang cukup penting. Jadi saya pasti ada juga peranan rakyat untuk memperkasakan elemen ini. Kami ingin kongsikan di hujung waktu ini sekali lagi taliannya untuk dimanfaatkan 019-261-8251 ini yang dikongsikan. Anda tanya, kami jawab. Ini boleh bertanya dan boleh membuat aduan juga. Boleh telefon bila-bila masa. Oh, ini telefon ya, bukan WhatsApp WhatsApp. Tanya apa saya mereka akan dilayan. Untuk anak-anak muda nak tahu apa-apa, bagaimana nak daftar mereka tak ada uang umpamanya. Saya nak beritahu bahawa kerajaan menjanjikan dana khas untuk anak-anak muda yang ingin mendaftarkan harta intelek mereka, produk mereka. Kita menjadikan dananya, dan kerajaan telah berikan alhamdulillah RM1,5 juta. Dan kalau dia nak daftarkan siapa yang layak ni, Datuk? Anak-anak muda bawah 18 hingga 40 tahun. Bawah 40. Anak-anak muda kita khusus untuk mereka. Jadi rebutlah peluang ini selagi dana itu masih ada. Dan saya akan minta kepada Kementerian Kewangan, insya-Allah kalau nanti tambah lagi dana ini kepada Maipo supaya kita boleh bantu anak-anak muda kita mendaftarkan produk mereka ini. Datuk, terima kasih banyak. 1 jam yang bermakna bersama pengurusi Maipo. Yang berhormat Datuk Muhammad Haji Al-Amin. Datuk berada di sini, jangan risau, orangnya Kimanis, tetapi Kimanis zon merah, tapi sudah berada di sini. Saya re-establish itu kerana ramai yang risau. Macam mana boleh orang Sabah datang ke Angkasa Puri ini? Selamat, insya-Allah. Sudah 3 minggu dan akan terus berada di sini sehinggalah sesi parlimen sidang yang akan datang. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada semua penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. #kita jaga kita. Assalamualaikum. Salam muhibah. Waalaikumsalam warahmatullahi.